Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Helmi Idham bin Iran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidatul Nazihah binti Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana binti Azman. Kami akan membentangkan tajuk COVID-19 Pembelajaran Norma Baharu abad ke-21. Kita mulakan dengan pengenalan tajuk ini. COVID-19 merupakan penyakit yang sedang melanda di seluruh dunia. Virus tersebut telah disahkan mula di Malaysia pada akhir bulan Januari 2020 apabila para pelancong daripada China yang tiba di Johor melalui Singapura dikesan positif virus berkenaan pada 25 Januari 2020 berikutan dengan wabak COVID-19 di Hubei, China. Adanya pandemik COVID-19 ini, maka terhasillah norma baharu, yang mana norma baharu ini ialah peraturan baharu yang diterima atau digunakan pakai oleh masyarakat disebabkan berlakunya sesuatu perkara seperti pandemik penyakit berjangkit, iaitu seperti COVID-19, virus COVID-19 tersebut. Antara kegiatan norma baharu yang dijalankan di Malaysia antaranya pembelajaran norma baharu, yang mana pembelajaran secara alam maya. Pembelajaran secara alam maya ini berkaitan dengan abad pembelajaran ke-21, yang mana proses pembelajaran yang berpusatkan murid berteraskan elemen komunikasi, iaitu secara maya, yang mana menggunakan kelas online iaitu Google Meet, lepas tu kolaboratif, pemikiran kritis dan kreativiti, serta aplikasi nilai murni dan etika dalam diri murid-murid. Kita teruskan lagi dengan kesan COVID-19 terhadap pembelajaran, iaitu adanya kelas dalam talian. Penutupan institusi pendidikan tinggi dan sekolah disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan terhadap struktur pembelajaran dan pengajaran di PDP, iaitu dari kaedah PDP secara langsung kepada PDP secara atas talian secara sepenuhnya. KPT menerusi kenyataan media bertarikh 27 Mei 2020 memaklumkan bahawa semua aktiviti PDP hendaklah dilaksanakan secara atas talian sehingga 31 Disember 2020. Semua aktiviti di PDP secara bersemuka adalah tidak dibenarkan kecuali bagi pelajar yang berkeperluan untuk pulang ke kampus secara berperingkat bagi melaksanakan PDP dengan mematuhi sepenuhnya SOP yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah pelbagai aplikasi atau platform digital yang boleh digunakan untuk kelas online seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, Webex, YouTube dan sebagainya untuk meneruskan aktiviti PDP meskipun dalam keadaan sekarang, iaitu PKP yang diarahkan oleh kerajaan. Yang ketiga, kaedah PDP secara atas talian ini menuntut komited dan kerjasama daripada semua pihak, terutamanya dari segi pengetahuan dan kemahiran berkaitan teknologi maklumat, penyediaan peranti digital dan akses capaian internet yang berkualiti dalam kalangan pensyarah dan juga pelajar. Seterusnya adalah proses pedagogi dan andragogi berlaku apabila pelajar IPT belajar secara maya menggunakan manual sukatan pengajian yang ditentukan. Andragogi ialah proses PDP membabitkan pelajar seperti di IPT. Pedagogi pula ialah proses pembelajaran berterusan dan menerapkan pelbagai kemahiran. Apabila pelajar berfokuskan kepada sukatan pengajian yang sedia ada, maka proses PDP dapat dijalankan seperti biasa. Kelas online ini membantu pelajar bertukar idea, berkomunikasi dan menyelesaikan tugas minggu mereka hingga akhir semester. Pensyarah dapat memberi bimbingan dalam talian berdasarkan sukatan pelajaran walaupun mengalami kesukaran dari segi pengaksesan internet. Di sini kita dapat lihat bahawa capaian internet menjadi perkara utama ketika kelas online ini berlangsung. Bukan semua yang belajar di IPT itu berduit. Ada tinggal di luar bandar itu miskin dan tidak berkemampuan membeli peranti elektronik yang canggih dan mudah untuk akses internet di rumah mereka. Kekangan ini menghalang penyampaian proses PDP kepada pelajar, yang mana pelajar akan ketinggalan dalam satu pembelajaran.
Peranan pensyarah secara work from home dalam talian ini mendorong penasihat menggalak dan menarik lebih ramai pelajar dalam proses interaksi belajar kendiri, yang mana pelajar akan belajar sendiri, cari maklumat sendiri dan siapkan tugasan yang diberi dengan cara yang tersendiri. Proses kelas online ini membolehkan pelajar memahami dan merumuskan tujuan belajar dan merefleksi kembali apa yang dipelajari. Pelajar ada masa untuk ulang kaji pelajaran yang dipelajari dan rancang pembelajaran kendiri secara sistematik. Kita teruskan lagi dengan kelas online ataupun online learning. Perkembangan pembelajaran dalam talian di sekolah sudah bermula apabila KPM memperkenalkan sekolah bestari bermula dengan 88 buah sekolah, kemudian diperluaskan kepada semua sekolah melalui pembestarian sekolah, dan kemudian memperkenalkan penggunaan persekitaran pembelajaran maya iaitu FROG. Dan sekarang pelantar pembelajaran digital telah dikuatkuasakan akibat berlakunya pandemik COVID-19 ini. Sebelum ini, guru menggunakan pembelajaran dalam talian ini sebagai sokongan pembelajaran konvensional yang dijalankan dalam bilik darjah di sekolah. KPM sudah banyak melaksanakan pelbagai inisiatif, antaranya ialah pembelajaran dalam talian bagi meletakkan sistem pendidikan negara standing dengan negara-negara yang maju, yang mana dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia tahun 2013 hingga 2025 memanfaatkan teknologi komunikasi maklumat iaitu ICT merupakan satu usaha bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia, yang mana kurikulum yang dibina juga harus disesuaikan dengan pembelajaran dalam talian, seperti berpusatkan murid dengan mengambil kira kandungan pelajaran, pendekatan pembelajaran dan kaedah penilaian yang berbeza dengan kaedah konvensional. Persediaan guru dan murid, yang mana persediaan guru iaitu kumpulan minat khusus iaitu SIG yang diwujudkan bagi membantu rakan sekerja oleh guru yang pakar. Antaranya ialah seperti Cikgu Tube, kumpulan Telegram Google Classroom Malaysia dan Facebook Guru Perpustakaan dan Media. Guru dan media, yang mana aplikasi-aplikasi ini membantu guru dalam meningkatkan lagi kemahiran menggunakan pembelajaran kelas online ini. Dalam carian untuk frasa Google Classroom baru-baru ini, statistik membuktikan bahawa Malaysia berada di tangga yang kedua di dunia, yang mana Google Classroom ini adalah perisian pengajaran dan pembelajaran dalam talian yang dikendalikan oleh Google, menjadi platform yang digunakan oleh KPM untuk mengharungi pandemik COVID-19 ini dalam bidang pendidikan. Pendekatan ini sudah digunakan oleh guru di Malaysia dalam pembelajaran ketika PKP baru-baru ini. Jadi, walaupun COVID-19 ini 100% mempengaruhi PDP secara langsung, namun tiada alasan untuk pelajar ponteng dan tidak menyiapkan tugasan yang diberi. Walaupun kelas online tidak semudah seperti kelas bersemuka, tapi sebaiknya pelajar memandang positif terhadap pembelajaran norma baharu yang perlu kita hayati ini. Baiklah, sekarang saya akan mengupas tentang kelebihan dan kekurangan belajar secara online. Kelebihan belajar secara online yang pertama ialah masa dan tempat yang fleksibel. Pelajar bebas untuk memilih masa dan tempat sekiranya belajar secara online. Hal ini kerana pelajar tidak terkongkong dengan waktu pembelajaran yang telah ditetapkan seperti di dalam kelas atau kuliah. Pelajar boleh memilih bila masa untuk mereka belajar mengikut kesesuaian masa dan jadual mereka sendiri. Pelajar dalam talian biasanya boleh melihat bahan khusus 24 jam sehari. Latihan dalam talian menawarkan peluang yang sangat baik untuk belajar pada bila-bila masa sepanjang hari, walaupun pada waktu yang tidak konvensional, contohnya seperti pada waktu subuh. Kemungkinan yang paling penting dalam latihan dalam talian adalah bahawa memudahkan akses kepada kajian dari mana saja di dunia. Sebagai contoh, seorang pelajar Argentina boleh belajar ijazah pasca siswazah di University of Barcelona
sesuatu yang tidak dapat difikirkan hanya beberapa dekad lalu. Yang kedua ialah pelbagai kursus dan fleksibel. Kolej kerjaya dalam talian menawarkan banyak pilihan untuk pelajar. Mereka boleh mencari kursus dalam talian atau program ijazah yang mereka perlukan, dari kejururawatan ke neuroscience. Mereka juga boleh mendapatkan setiap dan mana-mana ijazah akademik dalam talian. Memandangkan pembelajaran dalam talian terus berkembang, lebih banyak kolej menawarkan pilihan pelajar untuk mendapatkan darjah dalam talian. Sebagai contoh, Universiti Ashford, sebuah universiti talian bertauliah, menawarkan ijazah dalam pelbagai bidang termaksud pentadbiran, perniagaan, psikologi, pendidikan awal kanak-kanak dan keadilan sosial dan jenayah. Latihan jenis ini sesuai untuk mereka yang bekerja dan mahu terus memperoleh pengetahuan dalam bidang khusus mereka. Pada zaman ini, hal ini telah menjadi salah satu sebab utama bahawa orang yang sentiasa mahu belajar tetapi untuk keluarga mereka dan keadaan profesional tidak pernah mampu untuk melakukannya secara peribadi telah memilih untuk jenis pembelajaran seperti ini. Yang ketiga ialah memudahkan ulang kaji pelajaran. Sekiranya anda tidak faham sesuatu perkara, pelajar boleh mengulang semula apa yang pelajar tidak faham sehingga mereka faham. Jika bertanya pada guru, kadang-kadang mereka juga letih nak ulang benda yang sama banyak kali. Tetapi, jika belajar secara online, kita boleh ulang sebanyak mana yang kita mahu. Ini adalah alat yang ideal untuk pelajar serta pengajar. Platform pembelajaran dalam talian mencuba semua pengguna mereka belajar dengan cara yang terbaik dan melalui banyak sumber multimedia kandungan yang sedang digunakan dalam cara mudah dan menyeronokkan. Oleh itu, mereka mempunyai pelbagai bahan dengan format yang berbeza. Bagi pelajar yang merasa sukar untuk memahami maklumat yang sedang dijalankan dalam format bertulis, mereka juga boleh melakukannya melalui video atau podcast dan lain-lain lagi. Tidak kira keadaan mana, pelajar belajar lebih baik dengan visual, akustik atau kinestetik. Pembelajaran dalam talian memudahkan setiap orang untuk mengakses maklumat dan pembelajaran. Kelebihan yang keempat ialah dapat menjimatkan wang. Program dalam talian adalah biasanya tidak mahal seperti kolej-kolej tradisional. Belajar secara online boleh membantu untuk menjimatkan wang. Sebagai contoh, kita tidak perlu mengeluarkan wang belanja untuk berulang-alik atau kos ke kursus yang jauh dari tempat tinggal kita. Selain itu, kos penginapan juga dapat dielakkan sekiranya kita pergi ke kursus di tempat yang jauh hanya dengan belajar secara online. Pelajar juga berkemungkinan tidak diperlukan untuk membeli bahan-bahan kursus seperti buku teks yang boleh didapati dengan online secara percuma. Seterusnya ialah kekurangan belajar secara online. Yang kekurangan yang pertama ialah data internet dan keperluan teknologi. Kita semua tahu apa yang kita maksudkan apabila kita bercakap tentang kemungkinan menghadapi masalah teknikal. Komplikasi dengan komputer riba atau sambungan internet menjadi salah satu perkara penting dalam mengendalikan kelas atas talian. Pelajar mungkin dikehendaki mempelajari komputer dan kemahiran penyelesaian masalah yang baru, yang mungkin mengambil masa. Pelajar juga perlu membeli perisian terkini untuk mengakses program dalam talian mereka atau membayar tambahan untuk menaik taraf ke internet berkelajuan yang lebih tinggi. Usaha mengenal pasti tahap kebolehcapaian internet bagi setiap murid di dalam kelas dapat membantu guru dalam menentukan kaedah yang bersesuaian bagi membolehkan kelas atas talian dapat dijalankan dengan baik. Namun begitu, beberapa kekangan wujud terutamanya bagi pelajar yang tinggal di kawasan yang kurang mendapat liputan internet. Masalah ini tidak begitu kerap berlaku, namun ia boleh menghalang pembelajaran pelajar dengan begitu banyak kerana ia juga boleh berlaku pada masa-masa tertentu seperti komputer riba berhenti berfungsi atau ia mempunyai masalah dengan sambungan internet yang menghalang pelajar daripada mengakses mana-mana kursus.
Kadang-kadang ia memerlukan banyak masa dan usaha untuk menyelesaikannya secara berkesan. Kekurangan yang kedua ialah tidak boleh belajar secara face-to-face. Latihan dalam talian boleh menjadi impersonal dan boleh menjadi batasan untuk interaksi sosial. Ada sesetengah orang lebih gemar dan selesa untuk belajar secara face-to-face kerana mudah untuk bertanya soalan sekiranya tidak faham. Akan tetapi, pembelajaran secara online kebanyakannya tidak dilengkapi dengan perkara ini. Namun, dengan kemajuan teknologi sekarang, kita boleh belajar secara face-to-face melalui aplikasi Skype, Google Meet dan banyak lagi. Pelajar yang mengambil kelas dalam talian tidak mempunyai peluang untuk berinteraksi secara bersemuka dengan pensyarah dan pelajar-pelajar lain. Mereka akan berkomunikasi melalui email atau kumpulan perbincangan dalam talian seperti Google Meet. Ia amat sukar untuk membangunkan hubungan dengan rakan sekelas dalam kursus-kursus yang tersendiri. Sebaliknya, kolej tradisional mempunyai kampus supaya anda boleh bersosial atau belajar dengan pelajar-pelajar lain. Hal ini tidak biasa dilakukan oleh pelajar tambahan lagi, pelajar yang baru memasuki ke alam institut pengajian tinggi. Hal ini berkemungkinan akan memberi kesan pada nota akhir modul pelajar. Selain itu, latihan dalam talian boleh menjadi masalah untuk tugas praktikal, terutamanya bagi mereka yang memerlukan kerja secara berkumpulan. Baiklah, kekurangan ketiga ialah pelajar tidak dapat fokus. Belajar secara online adalah sesuatu yang bebas dan pelajar tidak akan diawasi. Program dalam talian pelajar memberi lebih banyak kebebasan yang boleh menjadi masalah bagi pelajar yang tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan. Jadi adalah sangat mudah untuk pelajar hilang fokus atau bosan semasa pembelajaran. Akhirnya, pelajar akan terlepas sesuatu dan mungkin juga pelajar akan salah faham akan sesuatu perkara. Salah satu kelemahan dalam pembelajaran dalam talian pada pendapat saya adalah jumlah jam yang pelajar perlu belanjakan di depan komputer untuk belajar. Latihan ini jika dilakukan secara berterusan boleh menyebabkan masalah kesihatan dalam visual atau fizikal sebagai otot yang boleh menyebabkan pelajar terganggu untuk fokus dalam pelajaran. Namun dalam mood pembelajaran jenis online ini, pelajar tidak perlu bangun untuk pergi ke kelas. Dengan itu, pelajar tidak mempunyai apa-apa atau tidak ada yang mendorong pelajar untuk belajar dengan tekun, malahan akan memaksa pelajar untuk belajar. Oleh itu, pelajar perlu memaksa diri untuk duduk di hadapan komputer. Dalam kata lain, latihan dalam talian mempunyai banyak kelebihan seperti yang kita lihat, tetapi memerlukan motivasi dan disiplin diri yang tinggi untuk terus fokus. Yang kelima pula ialah kualiti ilmu yang diperolehi melalui pembelajaran secara online. Di antara isu yang sering ditimbulkan di dalam pembelajaran secara maya adalah dari segi keselamatan dan juga penipuan. Oleh kerana segala tugasan dan peperiksaan dilakukan tanpa pengawasan dari pihak pengajar secara bersemuka, adalah boleh dipastikan bahawa segala tugasan dan jawapan yang diberikan adalah daripada hasil usaha pelajar itu sendiri. Ini adalah kerana kemungkinan untuk meminta bantuan orang lain dalam menyiapkan segala tugasan yang diberikan adalah begitu mudah sekali di dalam pembelajaran online. Begitu juga dengan soalan peperiksaan yang dijalankan secara online, ianya dapat dipastikan bahawa ia benar-benar jawapan yang diberikan sendiri oleh pelajar tersebut. Ini adalah kerana tiada siapa yang mengawasi pelajar seperti yang dilakukan di dalam mengendalikan peperiksaan konvensional. Berkemungkinan pelajar akan menipu dengan meminta orang lain untuk menduduki peperiksaan atau ujian tersebut untuk dirinya. Ini adalah kerana tiada langkah-langkah keselamatan seperti bukti pengenalan diri serta pengawasan untuk memastikan bahawa calon peperiksaan tersebut sendiri yang menjawab soalan-soalan yang diberikan tanpa dibantu oleh orang lain sepanjang peperiksaan tersebut dijalankan. Sekiranya isu ini tidak dapat diberikan jawapan, dibimbangi pelajar yang lulus sesuatu kursus yang dijalankan secara online ini tidak mendapat pengiktirafan. Amat malas sekali sekiranya isu penipuan dalam melakukan tugasan dan peperiksaan tersebut benar-benar berlaku. Tentunya matlamat asal untuk mendapatkan ilmu tidak akan tercapai. Sebaliknya, falsafah ilmu telah bertukar menjadi bahan dagangan yang boleh dijual beli. Tambahan lagi,
Sekiranya pembelajaran maya menjadi pilihan ramai kerana ia merupakan cara yang paling mudah untuk mendapatkan sijil atau ijazah yang melayakkan mereka mendapatkan kerja daripada sijil atau ijazah tersebut. Sekiranya perkara-perkara seperti ini benar-benar berlaku, maka akan lahirlah di dalam masyarakat tersebut para pekerja yang tidak mempunyai pengetahuan yang sebenar dalam bidang tugas yang dijawatnya. Seterusnya, pembelajaran atas talian dalam norma baharu pada abad ke-21. Pembelajaran online atau atas talian mula digunakan seiring dengan perkembangan internet, lebih-lebih lagi dalam norma baharu. Istilah pembelajaran online sering dikaitkan dengan istilah-istilah seperti e-pembelajaran iaitu e-learning, pembelajaran jarak jauh, PJJ dan sebagainya. Pembelajaran online adalah sama seperti pembelajaran biasa yang melibatkan komunikasi antara tenaga pengajar dan juga pelajar, tetapi yang membezakannya ialah mereka tidak bertemu secara bersemuka, malah bertemu melalui ruang maya. Selain itu, penilaian dan pemantauan oleh tenaga pengajar juga dilakukan seperti pembelajaran biasa. Susulan daripada penularan wabak COVID-19 pada masa kini, pembelajaran online kini diperluaskan dan kebanyakannya dari Institut Pengajian Tinggi ke Institut Latihan Kemahiran sehingga penghujung tahun 2020. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran dalam mengaplikasikan pembelajaran atas talian ini. Antara cabaran yang dihadapi oleh pelajar ialah capaian kepada kemudahan internet. Program perisian dan sambungan ke internet adalah aspek yang paling penting dalam kelas talian ini. Pelajar perlu membeli perisian terkini untuk mengakses program dalam talian mereka atau membayar tambahan untuk menaik taraf ke internet berkelajuan tinggi. Ini mungkin menyukarkan pelajar yang kurang berkemampuan untuk belajar secara berkesan kerana kekurangan kemudahan akses internet berbanding dengan mereka yang mampu membeli segala perisian serta internet berkelajuan tinggi. Seterusnya ialah tiada kemudahan komputer atau telefon bimbit. Ini melibatkan pelajar yang kurang berkemampuan, yang tiada kemudahan gadget, pasti menyukarkan mereka untuk mengikuti segala pembelajaran dalam talian yang diusahakan oleh para pengajar dan seterusnya akan menyebabkan mereka ketinggalan berbanding rakan-rakan yang lain. Suasana pembelajaran tidak kondusif juga mempengaruhi cabaran dalam pembelajaran atas talian. Bagi pelajar yang kurang berkemampuan, pasti mereka menghadapi masalah ini apabila melaksanakan tugasan dari rumah. Masalah ini meliputi suasana persekitaran yang bising, tempat yang sempit serta tiada meja dan kerusi yang sesuai untuk belajar. Seterusnya, keberkesanan pembelajaran. Pembelajaran atas talian juga tidak mendisiplinkan pelajar dan bersikap sambil lewa kerana pembelajaran adalah mengikut kesesuaian masa mereka. Seterusnya, tenaga pengajar tidak akan tahu akan kemampuan para pelajarnya kerana tidak bersemuka dan berbincang secara perseorangan. Komunikasi juga tidak berkesan semasa pembentangan online kerana mungkin kelajuan internet tidak begitu memuaskan. Akhir sekali, para pelajar menyalahgunakan internet. Kerana pembelajaran maya adalah berasaskan pengguna internet, maka para pelajar akan terdedah dengan berbagai maklumat yang benar atau tidak, yang baik atau tidak yang disampaikan melalui internet. Tidak dinafikan terdapat begitu banyak maklumat yang baik dan positif yang boleh dimanfaatkan oleh para pelajar dalam meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Namun demikian, terdapat banyak perkara yang boleh melalaikan dan menyeronokkan, terutamanya kepada golongan muda. Di antaranya ialah permainan games yang berbagai bentuk dan boleh dimuat turun secara percuma, juga online chatting yang membincangkan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti gosip, hiburan dan sebagainya. Sekiranya para pelajar terlalu asyik dengan internet atau ketagihan internet, ia akan memberi kesan yang tidak baik terhadap hubungan sosial di dalam masyarakat. Seterusnya, cabaran kepada para tenaga pengajar. Kepakaran tenaga pengajar menggunakan peralatan teknologi menjadi cabaran kepada mereka. Dalam dunia serba moden ini, perkembangan teknologi sememangnya berkembang dengan pesatnya. Justru itu, pengajar perlu menguasai kaedah terbaik bagi penggunaan teknologi
agar sesi pengajaran dan pembelajaran dapat sampai dengan berkesan kepada semua pelajar. Namun, ia juga bergantung kepada infrastruktur, institusi pendidikan atau kemahiran yang terlibat. Seterusnya, capaian kepada kemudahan internet. Para pengajar juga terlibat dengan masalah kemudahan internet. Program perisian dan sambungan ke internet adalah aspek yang paling penting dalam kelas talian. Pengajar perlu membeli perisian terkini untuk mengakses program dalam talian mereka atau membayar tambahan untuk menaik taraf ke internet berkelajuan tinggi. Mungkin terdapat gangguan talian internet semasa pengajaran sedang dilakukan, seterusnya mengganggu proses penyampaian maklumat kepada para pelajar. Seterusnya, suasana pembelajaran yang tidak kondusif untuk mengajar. Seperti sedia maklum, para pengajar pasti menghadapi masalah ini apabila melaksanakan tugasan dari rumah. Masalah ini meliputi suasana persekitaran yang bising, tempat yang sempit, serta tiada meja dan kursi yang sesuai untuk mengajar. Cabaran ini boleh dikatakan sudah tiada memandangkan rata-ratanya pengajar sudah balik ke institusi masing-masing pada masa dan persekitaran yang kondusif ini. Seterusnya, pengajar terpaksa mengurus anak-anak mereka di rumah. Bagi pengajar yang telah berkeluarga, terutama yang mempunyai anak kecil, pasti sedikit kesukaran bagi mereka apabila terpaksa mengurus anak-anak sambil mengajar. Mereka perlu membuat jadual pengurusan yang betul agar sesi pengajaran berjalan lancar tanpa gangguan. Seterusnya, keberkesanan penyampaian dan pengajaran kepada para pelajar. Pembelajaran dan pengajaran secara online juga tidak mendisiplinkan pelajar dan bersikap sambil lewa kerana pembelajaran adalah mengikut kesesuaian masa mereka. Seterusnya, tenaga pelajar tidak akan tahu akan kemampuan para pelajarnya kerana tidak bersemuka dan berbincang secara perseorangan. Seterusnya, kemahiran-kemahiran kritikal pendidikan abad ke-21 yang lebih dikenal sebagai PAK 21 dalam norma baharu. Antara kemahiran penting ialah kemahiran pemikiran kritikal, komunikasi, kolaborasi dan kreativiti dan lebih dikenali sebagai 4C. Pemikiran kritikal bermaksud berkemampuan menggunakan pelbagai bentuk penaklukan yang bersesuaian dengan situasi, berkebolehan menganalisis dan memahami interaksi antara komponen-komponen dalam sistem yang kompleks. Seterusnya, berkebolehan juga dengan menganalisis dan menilai bukti-bukti, hujah, dakwaan dan pendirian, menganalisis dan menilai sudut pandangan yang berbeza, mensintesis dan memberi makna kepada maklumat, menginterupsi maklumat dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis, dan akhir sekali membuat refleksi yang kritikal mengenai pengalaman pembelajaran dan proses-proses yang terlibat. C yang kedua merupakan komunikasi, iaitu para pelajar dalam abad ke-21 perlu memiliki ciri-ciri komunikasi yang berikut, iaitu berkebolehan mengartikulasi fikiran dan idea dengan berkesan dengan menggunakan kemahiran komunikasi verbal, bukan verbal dan tulisan dalam pelbagai bentuk dan konteks. Seterusnya, mendengar dengan berkesan untuk mentafsir makna, ilmu, nilai, sikap dan niat. Seterusnya, menggunakan komunikasi untuk pelbagai tujuan yang berupa menyampaikan, mengajar, memotivasi serta memujuk. Kebolehan berkomunikasi dengan berkesan dalam pelbagai persekitaran yang merentas bahasa dan budaya. Amalan komunikasi berikut memberi kesan positif kepada hasil pembelajaran, iaitu penerangan guru berdasarkan ilmu pengetahuan yang mantap, pelajar berkongsi tugasan melalui perbincangan kelas, kumpulan dan secara berpasangan. Seterusnya, kekerapan menggunakan bahan pembelajaran yang level selain buku teks serta merancang dan mempelbagaikan urutan pengajaran. C yang ketiga bermaksud kolaboratif. Antara kolaboratif, aktiviti kolaboratif memerlukan murid bekerjasama dengan murid lain untuk mencapai sesuatu maklumat. Dalam proses kerjasama itu, seseorang perlu kemahiran-kemahiran lain yang lebih fleksibel, kebolehan melayan keperluan dan kehendak yang pelbagai, memahami elemen dinamika kumpulan, menyedari tanda-tanda atau isyarat yang eksplisit dan implisit dan macam-macam lagi.
Murid-murid dalam abad ke-21 dikatakan perlu memiliki ciri kemahiran kolaboratif berikut, iaitu berkebolehan untuk bekerja dengan berkesan dan menghormati orang lain, menunjukkan fleksibiliti dan kesanggupan untuk berkompromi bagi mencapai matlamat bersama. C yang keempat ialah kreativiti dan inovasi. Kreativiti dikatakan sebahagian daripada ciri semula jadi manusia. Kanak-kanak dikatakan memiliki daya kreativiti yang tinggi, tetapi ia semakin berkurangan apabila disekat oleh guru yang berkehendakkan suasana pengajaran lebih terkawal. Usaha menggalakkan kreativiti tidak semestinya membawa kepada huru-hara dan tidak ketentuan dalam kelas kerana proses kreatif sebenarnya merupakan usaha pencarian kaedah baharu atau lebih baik untuk melakukan sesuatu seperti yang ditunjukkan dalam rajah kitaran berikut, iaitu membuat perubahan kecil untuk memperbaiki sesuatu, menghasil dan mencubanya, menilai semula agar perubahan boleh dibuat. Murid-murid dalam abad 21 perlu memiliki ciri-ciri kemahiran kreativiti yang berikut, seperti berfikir secara kreatif. Berfikir secara kreatif bermaksud boleh menggunakan pelbagai teknik untuk menjana idea. Contohnya, sumbang saran, round table atau round robin. Seterusnya, mampu menjana idea baharu, kemudian mampu menghurai, menyaring dan menganalisa idea asal untuk menghasilkan idea baru. Yang kedua, bekerja secara kreatif dengan orang lain, iaitu membentuk, melaksana dan menyampaikan idea baharu kepada orang lain dengan berkesan. Kemudian bersikap terbuka dan responsif kepada perspektif baru dan menerapkan input dan maklum balas dalam idea asal. Seterusnya, menunjukkan keaslian dan inovasi dalam tugas tanpa membelangkankan limitasi yang dihadapi. Yang ketiga, melaksanakan inovasi. Orang yang mempunyai cara pemikiran berbeza, orang yang mampu mereka cipta, berempati, celik pola dan mentafsir makna. Mereka ini yang mampu memberi ganjaran, mereka ini yang mampu menerima ganjaran tertinggi dan berkongsi kebahagiaan kepada orang lain. Sekiranya para pelajar kita meninggalkan bangku sekolah tidak dilengkapi dengan kemahiran kreativiti dan inovasi, mereka akan kurang bersedia untuk menghadapi cabaran dan kehendak masyarakat dalam alam pekerjaan. Konsep 4C telah ditambah baik dengan 2 lagi C, iaitu character dan juga country. Okey, saya akan memperincikan lebih lanjut lagi mengenai 6C. C yang pertama bermaksud critical thinking, yang kedua creative thinking, yang ketiga collaboration, yang keempat communication, yang kelima character dan yang terakhir atau yang keenam ialah country. Bagi critical thinking, ianya bermaksud secara lebih ringkas ialah pemikiran kritis, sebahagian daripada kemahiran berfikir yang dapat membantu manusia menyelesaikan sesuatu masalah dengan berkesan dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Creative thinking pula bermaksud pemikiran yang kreatif, iaitu kecekapan menggunakan minda untuk menghasilkan idea yang baru, asli, luar biasa serta pelbagai. Collaboration bermaksud kolaborasi yang merupakan proses melibatkan kerjasama atau beberapa individu dalam satu kumpulan atau pasukan untuk mencapai hasil diinginkan dan sekaligus melahirkan kepercayaan antara ahli-ahli yang terlibat. C yang keempat ialah communication atau lebih atau komunikasi, iaitu kemahiran berkomunikasi sangat penting dalam proses penyampaian maklumat, perkongsian pendapat dan interaksi antara dua pihak. C yang kelima yang ditambah baik ialah karakter. Karakter merupakan watak satu corak tingkah laku, fikiran dan perasaan berdasarkan prinsip-prinsip kekuatan moral dan integriti. C yang terakhir ialah country. Country bermaksud negara. Kenegaraan merujuk kepada sikap patriotism dalam diri, iaitu cinta akan negara dan mempunyai identiti nasional. Secara total, pembelajaran dalam norma baharu bertunjangkan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi atau lebih dikenali sebagai ICT yang menyebabkan ini menjadi faktor signifikan pada masa kini.
Kepentingan kemahiran ICT selaras dengan keperluan kemahiran abad ke-21 yang sememangnya penting untuk diaplikasikan dalam bidang pendidikan. Oleh itu, profesionalisme guru harus dipertingkatkan dan memandangkan mereka adalah tunjang kepada pelopor kemahiran abad ke-21 dalam melahirkan modal insan yang kreatif dan inovatif serta mempunyai ciri 6C. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.